Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan kelima akan membentangkan tajuk bab ketiga, iaitu limpahan kemakmuran mutasi etnik. Pengenalan untuk tajuk kami dalam masyarakat yang berbilang kaum di negara kita ni. Persoalan perbudakan adalah amat penting sekali. Dia amat berkait rapat mewujudkan kestabilan sosiopolitik dalam negara, dan juga penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Matlamat perpaduan ini mempunyai matlamat serampang dua mata, iaitu membasmi kemiskinan dan menstruktur masyarakat. Agenda agihan kekayaan negara dan agenda pertumbuhan ekonomi ini mempunyai kesan yang negatif. Yang terakhir sekali, matlamat topik ini adalah kuasa-kuasa pasaran melemahkan keupayaan kerajaan untuk melaksanakan agenda agihan dengan tegas. Seterusnya, isu sosioekonomi pada awal kemerdekaan. Selepas kemerdekaan, kerajaan perikatan meneruskan dasar ekonomi bebas penjajah Inggeris. Ekonomi yang terhasil agak banyak, menyebabkan hampir separuh daripada rakyat Malaysia miskin, iaitu 49.3%. Isu kemiskinan ini semakin rencam apabila terdapat hubung kait antara kemiskinan dengan hubungan etnik. Orang kaitkan dengan kemiskinan dengan hubungan etnik, iaitu etnik Melayu sebanyak 60, ini pada tahun 1970, etnik Melayu sebanyak 65.9%, iaitu yang paling banyak, iaitu kaum Melayu, etnik Melayu. 27.5% untuk etnik Cina dan 40.2% untuk etnik India. Isu rumah luar bandar mencatat kemiskinan yang tinggi berbanding isi rumah di bandar, dan juga kemiskinan dalam etnik Melayu menjadi tumpuan, sampai ada slogan yang mengatakan orang miskin ialah orang Melayu dan Melayu adalah miskin. Itu pada tahun 1970 lah, disebabkan ada kalau tak silap dulu ada dasar pecah tinta. Sebab ekonomi tu peladangan kaum India, perdagangan kaum Cina, dan pertanian kaum Melayu. Macam itulah. Itu yang disebabkan ekonomi tu jadi dikaitkan dengan etnik. Yang seterusnya, timbul hak milik kekayaan antara etnik. Perbezaannya Melayu, Cina dan India dululah. Cina, kalau kita kat sini, Cina dia ada saham yang tinggi, iaitu 27.2%, lagi banyak daripada kaum etnik Melayu dan India. Ketidakseimbangan yang ketara ini dari segi tenaga kerja dan pekerjaan. Contohnya, sektor pertanian dan perikanan 2/3 adalah tenaga Melayu. Sektor yang kedua, perdagangan, borong, runcit, kewangan, perkhidmatan awam. Sektor yang ketiga, perlombongan, pembinaan, pembuatan, utiliti dan pengangkutan. Itu dimonopoli oleh China dan India. Sektor yang keempat, kategori profesional, teknikal, pengurusan dan jualan. Itu juga rasanya etnik China yang urus monopoli pada zaman dulu lah. Kejayaan ekonomi Malaysia pada masa sekarang, kejayaan ekonomi Asia Timur ialah salah satu ungkapan pengkaji dan pemerhati pembangunan ekonomi Malaysia, iaitu Bank Dunia. Kita boleh lihat pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi yang pesat. Malaysia mencatatkan kadar pertumbuhan dalam negara kasar di antara 5 hingga 8%. Walaupun kita ada kemelesetan ekonomi pada tahun 1985 hingga 1986 dan hujung tahun 1990-an, krisis ekonomi Asia, Malaysia mampu mengekalkan kadar pertumbuhan yang baik. Walaupun kita ada krisis ekonomi pada masa itu, kita boleh lagi menstabilkan ekonomi kita. Pembangunan manusia dan pengurangan kadar kemiskinan. Pada masa itu, pada tahun 1990-an tu, pembangunan manusia dan pengurangan kadar kemiskinan ditingkatkan. Kira macam banyak usaha lah untuk dilakukan untuk mengurangkan kadar kemiskinan. Ekonomi menjadi isu etnik.
Isu ni mula tercetus pada tahun 1970-an. Kemiskinan dan ketaksamarataan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya daripada perspektif etnik. Contohnya tahun 1957 dan 1970. Purata pendapatan benar isi rumah meningkat dari RM207 kepada RM261. Jurang pendapatan kaya dan miskin semakin luas. Kiranya kaya sangat, miskin sangat macam tu. So 20% kekayaan meningkat daripada 48.6% kepada 55.9%. So yang miskin pula 40% merosot kepada 15.9% kepada 11.9%. So jurang pendapatan bandar dan luar bandar semakin melebar, iaitu daripada 1.8 kepada 2.14. So memang besarlah jarak antara ekonomi antara luar bandar dan bandar pada masa itu. Seterusnya saya akan pass kepada seterusnya ialah dasar ekonomi baru yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak. Mempunyai 3 matlamat, iaitu membasmi kemiskinan dan sekaligus meningkatkan pendapatan dan peluang pekerjaan. Yang kedua ialah pengadaan proses penyusunan semula masyarakat, iaitu menyusun balik ekonomi masyarakat. Seterusnya ialah mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi, seperti mana yang kita tahu kemesyatan ekonomi yang berlaku pada akhir tahun 90-an. Seterusnya, dasar ekonomi baru mempunyai 5 strategi, iaitu menyediakan khidmat sosial seperti perumahan, kesihatan, pendidikan dan utiliti, iaitu kemudahan. Memberikan bantuan modal seperti teknologi, pemasaran dan latihan untuk meningkatkan kemahiran rakyat Malaysia. Seterusnya ialah mobiliti golongan miskin untuk keluar daripada sektor produktiviti rendah kepada yang lebih tinggi. Meningkatkan bahagian bumi putera dalam guna sektor ekonomi moden dan pemilihan saham korporat, serta meningkatkan bilangan usahawan bumi putera dan pengusahaan dalam pengurusan korporat. Seterusnya, antara pencapaian dalam dasar ekonomi baru ialah program yang dirangka daripada seluruh peringkat produktiviti dapat meningkatkan pemeliharaan kehidupan luar bandar. Seterusnya ialah pembangunan aktiviti bandar yang lebih pesat dan seimbang. Selain itu, pusat pertumbuhan yang baru juga dapat ditubuhkan. Dan masyarakat, pewujudan masyarakat industri dan komersial Melayu dalam semua kategori, tak kira lah dalam pertanian ke, dan lebih penting dalam perniagaan. Seterusnya ialah pengembangan peluang-peluang antara sektor dan aktiviti yang mempunyai produktiviti yang rendah kepada yang lebih tinggi. Peluang-peluang antar sektor ni maksudnya ialah seperti peluang pekerjaan lebih luas. Seterusnya ialah peruntukan luas dalam perkhidmatan sosial untuk meningkatkan taraf hidup golongan yang berpendapatan rendah. RM yang kedua, iaitu rancangan Malaysia yang kedua, ada 3 isi, iaitu meliputi bantuan kewangan dan latihan, mewujudkan tempat perniagaan yang sesuai di bandar-bandar, serta mengadakan usaha sama dengan etnik bukan Melayu seperti India dan China. Antara kesan-kesan yang dapat dilihat ialah kualiti hidup yang meningkat, pertumbuhan dan peningkatan pendapatan yang tinggi. Dapat dilihat dalam aspek yang berikut seperti kesihatan, pendidikan, pemilikan barang-barang keperluan asas dan penyediaan infrastruktur jalan raya seperti KTM, LRT dan lain-lain.
peningkatan kualiti hidup rakyat Malaysia ditunjukkan dalam IKHM. IKHM ni ialah indeks kualiti hidup Malaysia, hidup Malaysia. Ia bukan taraf ukur kebajikan dan kesejahteraan kehidupan. Ia meliputi aspek-aspek yang berikut: pendapatan, kehidupan bekerja, berkeluarga, pengangkutan komunikasi, kesihatan, pendidikan dan keselamatan awam. Kesimpulannya, kegiatan ekonomi meningkatkan interaksi pelbagai etnik dan sekaligus menyumbangkan perpaduan antara etnik. Namun, kesimpulannya, kegiatan ekonomi dapat meningkatkan interaksi pelbagai etnik dan menyumbangkan perpaduan. Namun, jika ekonomi itu berlaku ketidakadilan, dia dapat menimbulkan konflik sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ia juga mencari titik keseimbangan antara agenda pertumbuhan dan agihan yang adil adalah peranan yang berat. Dasar ekonomi baru dibentuk dengan matlamat untuk mewujudkan perpaduan dan ketidakseimbangan ekonomi dan inflasi. Apabila kemelesetan ekonomi berlaku, kerajaan lebih mengutamakan agenda pertumbuhan daripada agenda agihan. Sepanjang 40 tahun yang lalu, ekonomi Malaysia dapat mencatatkan prestasi yang memberangsangkan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.